السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur alhamdulillah kerana keadaan lebih sejuk. Alhamdulillah. Walaupun kita juga susah hati berapa bila yang akan datang, tapi tak apa, kita berjimat. Walaupun di Malaysia ni, menurut laporan parlimen, ada orang yang rumah dia belanja 1 tahun 49 juta. Kita pun tak tahu apa dia makan. 49 juta tinggi. Demam dia bagi, dan nak bayar listrik pun susah hati lah. 1 tahun 49 juta punya sebulan berapa? 2, 3, 5, katalah 10 orang. Hebat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, antara perkara yang diajar oleh agama yang dapat menjadikan manusia ini bahagia di dalam kehidupan ialah satu bab yang dinamakan dengan qanaa'ah, iaitu manusia ini tunduk dan redha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya, tanpa ada sebarang perasaan tak puas hati kepada Allah. Apabila dia insan dengan kadar rezeki yang ada padanya, dia bukan menolak yang tidak ada, tetapi dia bersyukur dengan kadar yang ada. Tidak terselit dalam perasaannya rasa tidak puas hati terhadap Allah apabila dia membandingkan dirinya dengan diri makhluk yang lain yang mungkin Allah beri kekayaan lebih pada dia. Mungkin dia tengok orang lain lebih senang pada dia pada pandangan mata dia, ataupun dia tengok orang lain lebih selesa daripada dia, lebih berharta daripada dia, dikurniakan banyak kelebihan dibandingkan dirinya. Lalu dia mula rasa resah, dia rasa tak puas hati, seakan-akan tak puas hati dengan Allah, dengan cara Allah membagi-bagikan rezeki. Mungkin kadang-kadang kita tak nampak dia cakap dengan lidah dia, tapi perkara itu terselit dalam perasaannya. Kenapa Allah bagi kat dia, Allah tak bagi kat aku? Aku pun salat juga. Agama datang ajar satu bab ini, iaitu bab yang penting, iaitu bab qanaa'ah. Al-Quran ketika menceritakan tentang pembahagian harta pusaka, Allah menyatakan wala tatamannaw ma faddala Allahu bihi ba'dukum 'ala ba'dikum 'ala ba'd. Jangan kamu bercita-cita, jangan kamu rasa tak puas hati di atas apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu di atas sebahagian lain. Dunia ini ada perhitungan Allah Jalla wa'ala. Kalau Allah jadikan manusia ni semua kaya sama, kita akan dapat di dunia tak boleh berjalan, tak ada orang yang akan jadi orang sapu sampah, tak akan ada jadi orang yang perah makanan, perah minuman, semua orang nak hidup selesa saja. Kalau Allah jadikan emas boleh dijumpa di tepi jalan, tentu emas tidak ada harga.
maka ia menjadi seperti batu. Maka Allah melebihkan sebahagian manusia sebagai ujian Allah terhadap sebahagian yang lain. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menyebut, "Laisa al-ghina 'an kathrat al-'arab, walakin ghina an-nafs." Bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta, tapi kaya itu dengan kayanya jiwanya kaya. Jiwanya kaya. Sebab itu Allah menyebut tentang orang yang bahagia, yang diberikan kehidupan yang bahagia. Allah tak kata orang banyak wang atau banyak duit. Allah menyatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sesiapa yang beramal dengan amalan salih, sedangkan sama ada lelaki ataupun wanita ataupun perempuan, dalam keadaan dia mukmin, maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ataahu." Nabi kata, beruntunglah orang yang Islam, yang menyerah diri pada Allah. Wa rizqa kafafan, kemudian diberikan rezeki yang cukup. Cukuplah nak makan, mungkin tak lebih kan dia. Wa qanna'ahu Allah bima ataahu, dan Allah jadikan dia puas hati dengan apa yang Allah bagikan dia. Nabi kata, siapa puas hati Allah bagi kat dia, jaya. Siapa duk rasa tak puas hati, dia tak jaya. Buya Hamka kata, kita ini bukan menolak yang tidak ada, tetapi kita bersyukur dengan apa yang ada. Kalau Allah beri nak bagi tambah, kita terima. Kalau dia tak bagi, kita sabar. Namun kita nak komplain Allah dalam perasaan kita, tak patut Allah bagi kat mereka tu, tak bagi kat aku, perangai dia jahat pada aku. Kita tak. Allah mengetahui bagaimana dia mentadbir alam dia. Dia mengetahui bahawasanya apa yang diberikan pada fulan dan apa yang Allah campakkan dalam diri fulan. Mungkin zahir kita rasa dia bahagia, dia tidak bahagia. Mungkin Allah tahu kadar yang patut untuk kita. Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, "Man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, 'indahu quta yawmi, faka'annama hizat lahu dunya." Nabi kata, sesiapa yang berpagi-pagi dalam keadaan selamat diri dah, macam kita hari ini alhamdulillah selamat, wa mu'afa fi jasadi, afiat, sejahtera tubuh badannya, nak kata cedera patah dah, wa 'indahu qutu yawmi, di sisi dia pula ada makanan hariannya, nasi pun makan cukup. Orang kita Malaysia, orang sebahagian negeri duk fikir nak makan apa, ada makan ataupun tidak. Kita duk fikir nak makan apa yang lebih sedap hari ini, sampai kita pun tak tahu menu apa nak cari yang sedap. Lebih pada qut. Nabi kata, wa 'indahu qutu yawmi, di sisinya ada makanan hari itu, fa ka'annama hizat lahu dunya. Hadis riwayat Bukhari, Nabi kata seakan-akan semua dunia dah bagi kat dia. Apa lagi? Hebat macam mana orang kaya pun dia makan. Kukut saya orang kaya makan sehari 10 pinggan, awak mesti makan sepinggan. Sepinggan tidak ada makan. Soal sedap ataupun tak sedap, tak terletak pada makan, letak pada lidah kita. Ramai orang kaya merungut, makan tak sedap. Dan ramai orang yang tak kaya kata alhamdulillah sedap, dia apa pun sedap.
Nabi kata faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan semua dunia telah diberikan kepadanya. Agama mengajar qanaah. Agama bukan melarang untuk kita cari lebih, tapi hak kadar yang Tuhan bagi ini aku tak payati. Namun yang nak cari lebih lagi dia benarkan. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang lain. Ambil Allah bagi. Tapi hak kadar Allah bagi hari ini kita syukur. Kalau dia nak bagi lebih esok, kita juga syukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Unzur ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tazdaru ni'matallah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tadi hadis sebelum ini, hadis man asbaha minkum aminan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, tengoklah kepada orang yang bawah daripada kamu dan jangan kamu tengok orang yang berada di atas kamu. Itu akan menjadikan kamu lebih bersyukur, berterima kasih terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari menyebut, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad quta. Ya Allah, jadikan rezeki kaum keluarga Muhammad itu ialah makanan harian asasi. Kalau dapat makanan asasi pun Nabi kita yang ni, marilah rezeki keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayat Ibnu Majah kata kepada Abu Hurairah, kun wara'an takun a'badan nas wa kun qana'an takun ashkuran nas. Nabi kata, jadilah orang yang wara', nescaya kamu akan jadi orang yang paling kuat ibadah. Dan jadilah orang yang qana'ah, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu disebut dalam puisi dia, wala hazna yadum wala surur wala muqsa alayka wala rakha idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa maluka ad-dunya sawa. Maksudnya, tak ada duka cita yang berpanjangan dan demikian tak ada gembira yang berpanjangan. Tak ada susah yang berpanjangan dan tak ada senang yang berpanjangan. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in, jika engkau tidak ada hati yang qanu', perasaan jantung hati yang berterima kasih dengan kadar apa yang Allah beri, berpada dengan kadar apa yang Allah beri, fa anta wa maluka dunya sawa, maka engkau dan harta benda dunia engkau sama saja. Dulu kita pernah cerita di sini, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, apabila dia nak mati, agama ni bukanlah larang orang ada harta. Jika tuan-tuan ada peluang ada harta, tak ada masalah. Tapi setiap orang mengambil harta dengan kadar-kadar supaya dia tidak menjadi orang yang melampaui batas. Dan kita dulu kita baca cerita Salman Al-Farisi, tak kala dia berada di firasul maut, ketika dia hampir mati. Dan ketika apabila dia diziarahi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia melihat Sa'ad bin Abi Waqqas, tengok dia menangis. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, wa ma yubkika ya akhi, apakah yang menyebabkan kau menangis? Nangis pasal apa? Kau sahabat Nabi,
kau buat macam tu, kau buat macam ni. Tak kalah kau nak susah hati apa? Adakah kerana kau rasa nak tinggalkan dunia? Salman kata, aku tak menangis. Tidak kerana cinta dunia, dan tidak juga kerana bencikan akhirat. Tetapi aku menangis walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia, ma abki hubban lid dunya wala karahiyatan lil akhirah. Aku tak menangis kerana cinta dunia, tidak juga menangis kerana benci ke akhirat. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina fama arada illa qad ta'addayt. Tapi Rasulullah telah janji kepada kami, aku rasa aku langgar janji Nabi. Salman Al-Farisi, orang yang besar jasa dia, dan peperangan Khandaq, dia yang telah mencadangkan untuk digali parit. Nabi selalu puji. Nabi kata, Salman min ahli baiti, Salman daripada kaum keluarga aku. Salman datang jauh, dia tak ada kaum keluarga, dia orang Parsi, dia bukan orang Arab. Tapi Islam satu agama yang tidak ada perkauman. Maka Nabi ambil Salman. Nabi kata, Salman keluarga aku. Salman Nabi sayang. Salman ketika nak meninggal, Salman kata, Nabi janji kepada kami, janji, aku rasa aku telah langgar janji Nabi. Sa'atana wa ma'ahida ilaik, apa yang Nabi janji kepadamu? Kata dia, ahida ilayya annahu yakfi ahadukum mislu zalir raqi. Nabi janji, Nabi kata, cukuplah setiap orang di kalangan kamu dengan kadar bekalan seorang pengembara. Macam mana orang mengembara, dia bawa makanan, dia bawa bekalan tak banyak, kau tidak berat, untunglah. Nabi kata, ambil banyak tu sudah. Saya dan tuan-tuan, kita tak menangis kerana kita tak ada perasaan macam Salman. Tapi Salman bukan banyak-banyak pun. Dia meninggal dalam keadaan hanya ada 20 lebih sikit dirham, 20 dirham lebih. Tapi dia rasa masa dia hidup dia ambil lebih. Nabi kata, ambil dekat boleh mengembara. Orang mengembara tak bawa almari, pergi air, semua berat. Kita bawa benda-benda yang boleh untuk kereta kita buat, kita pun sampai ke tempatnya. Bukan kalau bawa banyak salah, tak salah. Kalau kenderaan kita besar, tak salah. Kalau kita bawa pun kita terus boleh berjalan, tak salah. Tapi ramai orang kerana dia nak angkut barang tu, tak jalan-jalan dia, tak sampai dia ke tempat pengembaraan. Nabi pesan, kalau boleh tak boleh banyak. Sebab itu masyarakat Islam dahulu, masyarakat individu dia tak berapa kaya, tapi masyarakat dia kuat, kaya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab banyak tampung baju dia, tapi rakyat dia cukup. Kita pemimpin dunia Islam kita, rakyat tak cukup, ada rumah air tak ada, elektrik tak ada. Tapi pemimpin kita belanja rumah dia setahun 49 juta. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inna at-tama'a faqrun wal ya'su ghina, innahu man yay'asa amma fi aidi an-nas istaghna anhum. Kata Umar, sesungguhnya tamak itu adalah kefakiran. Ahli falsafah Greek Aristotle, apabila dia tengok pada dunia,
Haji falsafah. Dia kata, siapa orang yang paling miskin? Orang yang paling miskin kata dia ialah orang yang paling banyak hajat. Semua dia dapat ni. Kita disuruh cari, tapi kita puas hati. Ya Allah bagi pun Alhamdulillah. Tapi aku cari lebih sikit lagi, kerana rezekinya halal. Boleh buat keluar zakat, dia tak apa. Tapi dia tak puas hati. Tak boleh, tak boleh dulu. Dia orang lebih banyak. So dah kata lagi dah Alhamdulillah. Dan kadang yang Allah bagi. Umar kata sesungguhnya tamak itu kefakiran dan putus asa. Yakni bukan tak maulah untuk tak adanya tamak itu adalah kekayaan. Siapa yang tak ada hajat benda yang ada di tangan orang lain, dialah orang yang paling kaya daripada orang lain. Dulu kita cerita Abu Hazim seorang tabi'in, anak murid sahabat yang hebat. Sebelum kita cerita Sulaiman bin Abdul Malik, Salamah bin Dinar, Abu Hazim yang masuk dan bagi amaran dan nasihat yang menyebabkan khalifah menangis. Bila khalifah ajak dia, jom ikut kami, dia kata tak mau, aku tak boleh ikut. Nanti terkena dunia apa aku. Abu Hazim terkena. Yang khalifah tanya dia, kenapa kami tak suka mati? Dia kata, li'annakum ammartum dunyakum wa kharabtum akhiratakum. Karena kamu telah memakmurkan dunia kamu dan kamu telah memusnahkan akhirat kamu. Tentulah kami tak suka keluar daripada rumah yang cantik kepada rumah yang buruk. Pasal akhirat kamu buruk dan dunia kamu cantik. Banyak nasihat dia. Sehingga apabila khalifah minta supaya dia baca doa untuk khalifah, dia baca doa, ya Allah, jika hamba-Mu ini Sulaiman bin Abdul Malik merupakan di antara awliya min awliyaik, daripada wali-wali, maka berilah petunjuk dan berilah kebaikan dan bimbingan padanya. Dan jika dia wa in kana min a'daik, jika dia ini di kalangan musuh-musuhmu, ya Allah, bagi petunjuk kepada dia supaya dia kembali ke jalan itu. Orang yang hadir dengar ni dia punya ni pengampu khalifah yang ada dalam majlis kata, seburuk-buruk perkataan sejak kau masuk, kau boleh kata dalam doa khalifah di kalangan musuh Allah. Dia bukan kata, dia kata kalau sekiranya dia di kalangan musuh Allah, begitu tunjuk dia. Kaki mampu ni tak ganda. Orang bila orang minta baca doa, dia baca doa betul. Orang kita bila doa tu doa rasmi, baca. Dalam doa tu dia mampu. Sebutlah Allah. Setengah negeri tu 10 minit baginda, kerabat-kerabatnya, suku kerabat baginda, cucu baginda, Allah siap terhati. Abu Hazim bila sebagai daripada para pembesar Bani Umayyah hantar kat dia surat, dipanggil dia, hantar dia surat, minta supaya dia tulislah apa hajat dia supaya kerajaan dapat tunaikan. Dia kata, kau ada hajat apa, kau ulama, beritahu kerajaan lagi. Abu Hazim balas, kata Abu Hazim, qad rafa'tu hawaiji ila maulaya fama a'tani minha qabilt wa ma amsaka anni qana'. Aku telah pun angkat hajatku ini kepada Tuanku, yakni Allah
maulaya. Pasal mereka ni maula, mereka tuanku mereka tu tuanku khalifah. Ya maulaya. Kata Abu Hazim, aku telah angkat hajatku ini kepada Tuhanku. Apa yang telah Allah berikan kepadaku, maka aku terima. Apa yang dia tak mau bagi lagi, aku berpada dengan itu. Jadi aku tak perlu hajat. Dan sebagian riwayat, orang kata minta, dia kata aku tak payah minta, sebab tuan aku ni punyalah kaya. Siapa tuan kau? Dia kata, tuan aku bukan setakat ada istana macam ni. Dia ada langit dan bumi dan segala isinya. Segala hajat aku minta pada. Apa yang dia beri, aku terima. Abah Hazim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan berikan satu nikmat yang besar dalam jiwa kita yang dinamakan dengan qanaah. Babun nahyi an tarkin nar fil bait 'inda an-nawm wa nahwihi sawa'an kanat fi sirajin aw ghairihi. Bab larangan meninggalkan api di rumah, sama ada ketika tidur atau selainnya, sama ada bahan apa nama api, unggun api ataupun selainnya. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar ni anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar. Ni antara orang-orang yang saleh. Ketika Umar radhiyallahu anhu ditikam, beliau pernah ditanya tentang apa pandangan beliau jika anak dia Abdullah bin Umar ini menjadi khalifah ganti dia. Umar menolak cadangan ini. Dan seperti mana kita tahu, Umar bin Khattab ni ditikam oleh Abu Lu'lu'ah yang kita cerita dulu, Majusi, yang mana kubur dia berada di Iran, yang kubur itu dianggap sebagai kubur yang mulia oleh orang Syiah. Dia rayakan. Orang telah tanya Umar supaya cadangkan Abdullah bin Umar ganti Umar. Abdullah bin Umar sahabat semua tahu, orang saleh. Tapi Umar kata, jika sekiranya jawatan khalifah itu sesuatu kebaikan, maka aku telah mengambil habuannya. Cukuplah. Keluarga Umar dah ada yang ambil habuan. Jika ia sesuatu yang tidak baik menyebabkan kemurkaan Allah, biarlah hanya Umar seorang masuk neraka, jangankan keluarga yang masuk juga. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Padahal Umar itu dijamin oleh Nabi syurga, tapi oleh kerana hebatnya tanggungjawab khalifah, Umar bimbang dia gagal menunaikan tanggungjawab itu. Dan kita tahu hebatnya Umar ni, sehingga apabila dia pulang daripada Mekah ke Madinah, dia tengok, dia angkat tangannya, ya Allah, umurku telah tua, tubuhku telah lemah, ambillah nyawaku sebelum aku mensia-siakan rakyatku. Dan Allah telah menakdirkan dia mati syahid, dan Nabi juga sebut dia syahid. Nabi SAW ketika dulu atas bukit Uhud bergegar, Nabi kata, usbut Uhud, tetap wahai bukit Uhud, fa inna alaika siddiqan, nabi wa siddiq wa syahidah. Kerana di atas kau adalah seorang nabi, ada seorang siddiq, ada Abu Bakar, dan ada dua orang syahid, iaitu Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan. Yang dia mati ketika dia sedang bersalat fajar, ditikam oleh Abu Lu'lu'. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala la tatrukun nar fi buyutikum hina tanamun, jangan kamu meninggalkan api di rumah kamu ketika kamu tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ni ulama-ulama bincang tentang keadaan hadis ni. Zaman dahulu bila orang nak tidur, orang nyalakan api. Sekarang dah tak ada lah, pasal kita pakai elektrik, jadi tak ada api yang bernyala. Nyalakan api. Dan mungkin juga ada lagi negara yang pakai benda ni, seperti negara-negara sejuk. Jika dia tak pakai pemanas tu, dia terpaksa pakai api, dia guna api. Ataupun kadang-kadang rumah orang-orang yang hebat-hebat, yang kaya-kaya memang dia guna api yang masih bakar, tapi dengan pemandangan yang cantik. Dan tempat desain untuk bakar tu saja pun macam-macam desain dengan harga yang mahal. Nabi SAW cakap zaman itu, zaman pada zaman Nabi. Nabi kata bila nak tidur, jangan biarkan api. Nabi suruh padam. Sebabnya kerana api ini boleh dibakar. Kita tengok hadis lain yang ada kaitannya. Nabi kata, wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فاطفئوها عنكم. Daripada Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Musa ni pun satu nama yang hebat, antara orang yang bijak, pendakwah. Nabi hantar Abu Musa suruh berdakwah. Mu'adz, Abu Musa, Abdullah bin Mas'ud. Dan pada zaman Umar bin Khattab, Umar lantik dia banyak jadi gubernur. Tapi dia juga banyak kali kena amaran dengan Sayyidina Umar. Mungkin kadang-kadang ada kecuaian kerana Umar marah. Antaranya tindakan dia yang Umar marah ialah dia pernah mencukur kepala seorang anggota tentera. Satu orang anggota tentera tu suara dia kuat, dia perang kuat suara dia, dan hebat bila dia bertarung. Abu Musa bagi harta rampasan perang, bagi semua, bagi juga kat dia. Tapi dia tak apa hati, dia komplain, duk lawan Abu Musa. Abu Musa ambil tindakan kat dia, mari sini, aku tendang, cukup kepala dia. Abu Musa cukup kepala dia. Dan Abu Musa cukup kepala dia, habis rambut dia. Dia mari daripada Iraq, dia pergi cari Umar bin Khattab di Madinah, jauh. Cukup kepala dia satu hari. Umar dia pukul tentera ni. Kalau ni main Sayyidina Umar dia tengah jalan dengan apa, dia main-main kat Sayyidina Umar, ambil rambut tu balik, kena penuh dada Sayyidina Umar. Semua tanya apa hal. Kata Abu Musa, aku kata minta hak aku, dia cukup belah, dia pukul aku. Sayyidina Umar marah, hantar surat kepada Musa, kalau sekiranya cukup, suruh dia cukup balik di depan Allah.
dan duduk supaya dia dapat pukul yang baik. Hang dapat dia kena pukul yang baik. Kalau hang nak tahu sejauh mana aku bersungguh tak bersungguh, hang cuba. Jangan tak soal. Setelah ni balik bagi Musa tak ada pilihan. Duduk di khalayak ramai, pegang mata. Betul-betul tu yang kat dia tak. Aku maafkan kau. Saja aku nak tunjuk bosnya hang salah. Dia membagaikan. Abu Musa ni bagus, tapi ada juga tindakan dia yang orang marah. Dia sahabat Nabi baik, tapi pentadbiran. Pernah ada orang minum arak. Abu Musa sebab dia minum arak. Lepas tu Abu Musa bagi arahan pada orang ramai, jangan duduk dengan dia, jangan bercakap dengan dia, jangan berkawan dengan dia. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, aku minum arak dia pukul kat kau, tapi dia keluarkan arahan memalukan. Aku duk fikir sama ada aku nak bunuh Abu Musa ni, dia beritahu. Ataupun aku ingat aku nak pergi belah, pergi duduk di negeri orang kafir. Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar kata, susah payah aku buka kota untuk orang Islam. Kenapa orang nak pergi duduk di negeri kafir? Dia tulis surat kepada Abu Musa. Dia kata sekiranya dia minum arak, telah minum arak orang sebelum daripada dia, dan kau telah pukul dan itu habis. Adapun kau melarang orang untuk buat berkawan dengan dia, kau telah melampaui batas. Dan Umar bagi duit kepada dia dan bagi satu sepasang pakaian tak daripada khalifah kepada dia. Balik, ini pakaian khalifah. Bagus Umar, walaupun orang selalu nampakkan watak dia garang. Tapi kadang-kadang dia pukul Abu Musa pun benar. Pam dia bagi sekali. Dia balik-balik tengok ke isteri dia, benar pun. Abu Musa bagi hadiah. Abu Musa agak benar. Oh, pandai dia bagi hadiah kat bini khalifah. Mana Abu Musa? Pam bagi sekali. Tak kira dia ada teman tu. Dia ada durah, dia ada tukar, dia baik tukar apa. Pandai nak bagi hadiah kat bini pun. Dia tak mau mana-mana orang bagi hadiah kepada bini khalifah. Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan orang selalu buat tafsiran salah dengan buat cerita bohong, mengatakan kononnya Abu Musa ini telah ditipu oleh Amr bin As semasa mereka di dalam rundingan antara puak Ali dan puak Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini cerita yang tak benar. Tidak pernah Abu Musa ditipu. Abu Musa merupakan seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kes tahkim rundingan antara pihak Muawiyah dan Ali itu berakhir dengan kesemua urusan itu diserahkan pada orang Islam. Dakwah ini tak benar. Telah terbakar sebuah rumah di Madinah. Terbakar dengan kaum keluarga dia juga terbakar. Isi penghuni rumah itu terbakar pada waktu malam. Apabila perkara itu diceritakan kepada Nabi SAW, baginda menyatakan, Inna hadhihi an-nar innama hiya aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini ialah musuh bagi kamu. Fa idza nimtum fatfi'uha ankum. Apabila kamu tidur, maka hendaklah kamu padamkan api. Nabi kata api ini musuh kamu. Maksudnya bukan dia boleh menjadi musuh. Orang Melayu kata api ini kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Tapi artinya api ini boleh jadi musuh kepada kamu. Dan dalam riwayat yang lain nanti kita akan tengok, Nabi kata api ini boleh terbakar rumah hanya kerana tikus. Nabi punya mesej ialah jaga kebakaran, jangan bagi terbakar. Ulama-ulama bahas macam mana kalau sekiranya kita perlukan api masa nak tidur sejuk, maka tak jadi masalah jika perlu, tetapi manusia hendaklah pastikan dia selamat daripada segala unsur-unsur yang boleh menyebabkan kebakaran. Zaman sekarang mungkin kita pakai lampu ni, kita tak berapa bermasalah dalam hal itu. Tapi Nabi bercakap dalam konteks hal itu. Hadis-hadis ini
tidak boleh diterjemahkan secara literal. Ini kadang-kadang berlaku masalah kepada sebahagian orang yang baca hadis yang saya sebut, terutama hadis-hadis politik. Hadis-hadis yang mempunyai dimensi zaman ataupun dimensi tempat. Hadis yang Nabi cakap dalam konteks orang Madinah, hadis yang Nabi cakap dalam konteks zaman tertentu, dengan keadaan tertentu. Dan masa apabila berubah, maka keadaan hukum itu bukan hukum berubah, fatwa keadaan berubah, hukum baru diperlukan. Kerana keadaannya sudah tidak sama. Tiba-tiba kalau orang kata kita disunatkan malam tutup lampu semua, takut terbakar rumah, kita kata dalam konteks hal itu. Apabila dia gunakan api betul. Sebab itu hadis-hadis tentang politik, hadis-hadis yang membabitkan pentadbiran zaman Nabi dan seumpamanya kena lihat. Sebab zaman berubah, hukumnya juga, keadaan fatwanya juga berubah. Ramai orang dulu bila dia baca satu hadis, dia kira itu saja dan dia tidak mengambil kira. Termasuklah sebahagian pandangan tentang musafir, umpamanya tentang kadang-kadang tentang wanita musafir. Ulama khilaf. Dulu wanita kalau nak musafir, dia terpaksa melalui padang pasir. Lalu padang pasir. Dan macam-macam boleh berlaku. Sekarang pun bahaya. Tapi musafir, kadang-kadang ada beza musafir naik unta dengan musafir naik kapal terbang. Tak boleh sama. Musafir naik unta berseorangan tanpa mahram, merentasi padang pasir, macam-macam boleh berlaku. Tapi jika kita hantar seorang wanita ke airport, dia naik kapal terbang tu pergi 3 jam, diturun di sana dan ada orang yang tunggu dia di sana, tak sama dengan naik unta walaupun dia lebih jauh. Kerana kemungkinan untuk berlaku masalah di dalam kapal terbang itu, umpamanya orang buat tak senonoh kat dia dan seumpamanya, ringan, lebih jauh nak dibandingkan kemungkinan yang berlaku di padang pasir. Dengan undang-undang, dengan dia dapat mempertahankan diri dengan orang lain yang ada ramai, terdedah dilihat oleh orang ramai. Maka hendaklah diambil kira tentang perkembangan zaman itu dalam untuk menentukan perbezaan hukum. Kita dan sebahagian hukum itu bersifat Arab. Saya bukan nak komplain kan, tapi kita baca dalam berita sekarang 2-3 minggu lepas, masih lagi wanita Arab Saudi lawan isu fatwa Arab Saudi yang melarang wanita memandu kereta. Kerana mandu kereta ni boleh membawa kepada fitnah, ada begini-begini. Mungkin syekh yang keluarkan fatwa itu dia duduk dalam satu keadaan, gambaran dia itu lain. Macam mana nak dilarang mandu kereta? Padahal pada zaman Nabi SAW, wanita ada yang menunggang kuda. Dia kata nanti mungkin naik sebahagian, kadang-kadang dimensi, sebahagian kata kerana wanita tu kena berpurdah. Bila berpurdah, mata dia kelabu sikit, tak orang nampak, takut aksiden. Di situ kerana saya melihat alasan itu salah satu alasan fatwa itu. Tapi di situ kerana awak telah mengenakan satu hukuman yang berat, iaitu masalah purdah. Lalu awak jadikan itu sebagai alasan kepada hukuman yang baru, maka mungkin kena semok semula. Dan tidak ada satu alasan yang kukuh untuk menangkap rakyat hanya kerana mereka tidak setuju fatwa berhubung dengan wanita tak boleh memandu kereta. Dia boleh mandu kereta dan dia kata nanti dia musafir seorang-seorang nak usuk umpamanya. Kalau itu ada kemungkinan, unta juga ada kemungkinan. Dan sebahagian orang boleh kena definitif dengan Arab Saudi ke, dengan Mesir ke. Bila definitif dengan satu negeri itu, dia dah tak mahu berbanyak. Fatwa tentang taswir umpamanya, kamera. Memang ulama-ulama di Arab Saudi pada awal, terutama fatwa Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, memfatwakan tentang haram ambil gambar ni.
dan diikuti oleh banyak ulama-ulama daripada aliran Salafi yang menyaharamkan mengambil gambar. Di atas alasan asyaddan nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling dahsyat diazab di hari kiamat kelak ialah golongan musawwirun yang melakukan taswir, ambil gambar, yang buat gambar. Dan kamera tu Arab kali alat taswir, alat taswir. Dengan kita meraihkan perbezaan pandangan, tetapi Nabi SAW apabila bercakap tentang taswir pada zaman baginda, tidak sama dengan taswir pada zaman ini. Taswir pada zaman Nabi SAW, sama ada orang tu melukis di atas kertas ataupun dia melakukan mengukir bentuk tertentu, membentuk patung dan seumpama. Itu memerlukan kemahiran dan kepakaran, yang mana memang seseorang itu seakan-akan ada percubaan menyaingi apa yang Allah ciptakan. Di situ sekali lagi ulama berkhilaf pendapat. Ada di kalangan mereka yang menyatakan haramnya itu bukan kerana lukisan, tapi haramnya itu kerana apabila ada unsur sembahan ataupun ada unsur keberhalaan. Tapi taswir pada zaman ini, orang yang buta pun dia boleh taswir. Dia boleh ambil gambar. Gambar fotograf tu dia boleh ambil dengan hanya dia lakukan satu klik, dia boleh ambil gambar. Mungkin sambil pejam mata dia tekan je, dia ambil gambar. Sekarang mungkin dia bila jauh tekan button, boleh ambil gambar. Dan dia tidak buat gambar baru, gambar asal, cuma dia reflect di atas apa nama teknologi. Dulu ada apa nama filem dan seumpamanya, sekarang lebih canggih, digital. Tak lebih macam seorang yang pergi berdiri di depan cermin, ya. Bila dia pergi berdiri di depan cermin, berdiri di depan cermin, muncullah gambar dia. Adakah dia telah melakukan perbuatan taswir yang menyebabkan dia menerima azab di hari akhirat? Tentu tidak. Kerana Nabi bercakap menggunakan perkataan taswir. Taswir pada zaman Nabi itu tak sama dengan taswir pada zaman ini. Kalau kita pergi, saya tengok sebagian syekh, tuan-tuan sebagian kena ikon dari tak boleh guna orang ikon. Saya tengok sebagai syekh, apabila dia sebut tentang taswir, orang tanya, dia kata innahu haramun, summa haramun, summa haram. Ia adalah haram, haram dan haram. Yalah, itu pendapat saya rakyat, ya. Tetapi maka menyebabkan ramai yang kata haram beli kamera, haram beli kamera, haram. Banyak syekh-syekh yang bagus dalam ceramah mereka tak diambil gambar mereka, video tak diambil sebab mereka haramkan dia. Dan fatwa ni seketika sangat meluas di Arab Saudi lah. Kawan-kawan kita yang balik daripada Madinah pun di Saudi pun tak mau ambil gambar, tapi lama-lama ambil lah, sudah orang ramai ambil. Tapi yang pentingnya substan kepada itu, alasan itu, kita nak tengok maksud pada zaman Nabi dan maksud pada zaman kemudian. Umpamanya Nabi haramkan harir, dibaj. Nabi haramkan sutra yang selalu saya sebut. Bila Nabi sebut perkataan sutra, harir, Nabi maksudkan iaitu kain yang dibuat di mana benangnya diambil daripada hasil keluar daripada ulat sutra itu.
Itulah sutera yang Nabi maksud. Kemudian zaman ada orang buat sutera sekarang. Dia bukan daripada ulat lagi. Dia buat daripada halus. Dia namakan dengan sutera. Tapi dia bukan sutera pada hakikatnya. Sutera tiruan. Dia tidak yang dimaksudkan oleh Nabi, walaupun kita namakan sutera. Dan ni sutera makhluk kita. Kita tanya, adakah ini daripada ulat? Ini bukan daripada ulat. Tapi benar, tapi bagus bukan sutera. Kita hakikatnya dia bukan sutera. Dia panggil taghyir musammayat la yughayyirul haqa'iq. Mengubah nama tidak mengubah hakikat. Kita ubah nama. Hatta arak kalau kita pergi ubah minuman kesihatan, dia tetap arak. Tapi kalau dia minuman biasa, orang pergi panggil tua. Macam kita pergi ke Kelantan, tapi kita tahu dia bukan arak, dia halal. Dan asalnya patut halal. Semua benda. Al-aslu fil asya' al-ibah. Asas satu benda halal. Saya tengok ada JAKIM keluarkan satu pandangan tentang pegawai JAKIM lah, bukan JAKIM, bukan pandangan rasmi tu. Tentang Barbican, minuman tu apa yang dia orang ni sekarang minum kan. Dia kata dia haram sehingga fatwa mengeluarkan dia halal. Tak betul fatwa macam tu. Semua benda adalah haram sehingga terbukti. Semua benda adalah halal sehingga terbukti haram. Ni benda makan, benda minum. Tak payah cari nak minum ni air tebu. Apa dalil air tebu? Tak payah. Apa air kelapa Bali? Tak payah. Minum lah. Pakai minum. 2 tapak ke belakang, 1 tapak ke depan. 2 tapak ke depan, 1 tapak ke belakang. Haram lah. Tapi kalau dah minum duk elok, dia suara pun duk merdu, tak apa. Jadi cara dia merumuskan hukum tu salah. Saya baca kenyataan dia kata semua jangan minum haram, dikira haram sehingga fatwa putuskan dia halal. Tak betul lah fatwa macam tu. Ibadat tak apalah. Kalau tidak jenuh nak putih macam tu, fatwa nak kena putih satu-satu. Fatwa pun dia nak tengok muslim juga. Beratlah mana. Cerita fatwa satu cerita. Jadi hukum sebab itu kita agama dalam Islam. Wa an Jabir radhiyallahu an, daripada Jabir radhiyallahu an, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang masalah 10-20 kita jawab insya-Allah. Insya-Allah kita tanggung di sini dah. Hari ini panjang sikit. Ada soalan? Ya, silakan. Ustaz, ini pasal Rina Omar. Ada hadis yang mengatakan Rina Omar bunuh anak perempuan. Adakah hadis itu hadis sahih? Kedua, tentang ketinggian Umar. Kalau Umar naik ke haji dia itu masih sah. Adakah itu juga benar? Dan ketiga, pasal dulu kita ada bincang pasal Umar pecat Khalid dan kita nak Ubairah. Sebab kan Umar anggap Khalid ini selalu menang perang. Dia tak mau orang Khalid tak bisa menang. Tapi ada setengah pandangan Ustaz mengatakan Umar berselisih pendapat dengan Khalid. Mereka benar. Terima kasih. Pertama berhubung dengan ketinggian Umar. Memang riwayat-riwayat sirah yang menyifatkan Umar ni tinggi. Dikatakan apabila dia berada di kalangan sahabat, dia macam nampak naik kenderaan. So dia tinggi. Dan kakinya bila dia naik kenderaan sampai hampir ke bawah, udah tinggi lah dia. Dan itu kelebihan. Ialah dia tinggi, orang dia tinggi, Umar bin Khattab.
Dan orang Arab ketika zaman itu pun tinggi-tinggi, tapi dia yang tinggi. Sahabat ni ada yang hebat, ada yang tinggi. Sebab itu dia pun kuat Umar. Dan kalau kita tahu seorang soleh sahabat yang kita tengok, iaitu Az-Zubair bin Al-Awwam. Dalam riwayat punya hebat, dia kuat dia. Pandang dia belah, dia hantar kuda, dia belah, terbelah dua kuda. Kira tak tahulah dia punya kekuatan. Dan orang kata, hebat pedang kau. Dia kata apa? Bukan pedang tak hebat, tangan aku yang kuat. Semangat dia. Kira sejarah sebut bagaimana. Dan Umar ni memang riwayat tinggi tu memang disebut dia. Adapun dia bunuh anak perempuan dia, disebut dalam riwayat yang tidak kuat dan tidak boleh dipegang. Kalau Umar bunuh anak perempuan dia, kita tengok Hafsah binti Umar yang berkahwin dengan Nabi. Itu anak Sayyidina Umar. Dia bukan lahir setelah Umar masuk Islam. Hafsah kahwin dengan Umar pun sekitar umur Hafsah barangkali 27-28 tahun. Artinya dia lahir belas tahun sebelum kebangkitan Islam. Kalau Umar bunuh anak perempuan dia, tentu Hafsah tak ada. Kalau ada anak perempuan yang lain, siapa anak perempuan itu? Tapi sebahagian sejarah tu cuba gambarkan Umar tu begitu keras sehingga sanggup bunuh anak perempuan dia dan sebagainya. Riwayat ini tidak kuat. Ada pun isu Umar memecat Khalid bin Al-Walid. Banyak justifikasi yang cuba diberikan. Kalau tanya Syiah dia benci Umar. Tapi dalam masa yang sama dia juga, bila Khalid, dalam isu Khalid, dia benci Khalid. Dia kata Umar pecat sebab Khalid ada kes kerana telah membunuh isteri tawanan perang yang mana Khalid ambil jadi isteri dia dan membakar suami dia. Riwayat ini tak benar. Tidak benar. Tapi yang nyatanya Umar kadang-kadang memang dia komplain sikit Khalid ni. Khalid dia punya tindakan dia tu kadang-kadang agak laju. Nabi sendiri pernah tegur Khalid, tapi Nabi tak pecat Khalid. Umar pecat. Bila dia naik saja, dia pecat Khalid dengan dia hantar surat. Yang surat itu bila tengah Khalid nak perang, Khalid dapat surat bahawa Umar telah pecat dia dan diganti dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Orang telah tanya Umar kata, aku sesungguhnya tidak mempunyai apa-apa permusuhan dengan Khalid. Tetapi aku tidak mahu orang bergantung menyatakan sesungguhnya kemenangan itu disebabkan Khalid. Aku mahu mereka bergantung kepada Allah. Itu penilaian Umar yang Umar sebut. Tapi sebagai khalifah dan ahli politik, kita mungkin boleh andaikan mungkin juga ada beberapa tindakan Khalid yang Umar rasa tak selesa dengan pentadbirannya. Itu hak dia, bukan mesti Khalid salah. Sebagian para penganalisa sejarah kata kerana Umar melihat Khalid agak keras dan dia sudah keras, dia cuba minta supaya ada seorang khas, ada seorang lembut, supaya rakyat ada tahu jalan bagaimana nak pergi, bagaimana nak keluar. Kadang-kadang kalau datang kat Khalid garang, datang ke Umar pun orang garang, nak pergi siapa? Abu Ubaidah seorang yang benar, dan Khalid bagus. Bila dia dapat surat pemecatan dia tu, dia tak announce surat tu, sehinggalah tentera Islam menang dan keadaan selesa, baru dia beritahu. Dan dia kata sekarang Abu Ubaidah, dan dia akan jadi tentera di bawah Abu Ubaidah. Tak ada sebarang komplain daripada Khalid. Khalid kata, ana la uqatil min ajli Umar wa inna ma uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tidak berperang kerana Umar, tapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Cumanya apabila pada akhir-akhir zaman Umar, Khalid telah berjaya memecahkan banyak kota yang orang lain tak dapat. Khalid ni adalah geng-geng naik ikut dia. Apabila tentera Islam perang siang malam tak dapat, Khalid berjaya dalam beberapa kota. Mereka masuk kota bila waktu malam, mereka tempur daripada dalam kota dan mereka buka kota dan mereka menang. Dan berita itu sampai kepada Umar. Umar kata pada akhir hayatnya, rahimallahu Abu Bakar kana a'lamu birrijali minni.
Semoga Allah merahmati Abu Bakar, kata Umar, kerana dia lebih tahu mengenai tokoh lebih daripada aku. Khalid memang patut pegang jawatan. Itu adalah yang disebut dalam sirah. Dan Khalid ada kelemahan, tetapi seperti mana yang kita sebut, dalam perang kena pakar perang. Orang kalau bagui, orang kata alhamdulillah, dia tak jadi, dia tak jadi ada perang. Ada tempat dia. Jadi kita kena tengok medan lah. Kita nak bagi medan jawatan apa orang tu. Dia ni bagus, orangnya baik. Kita tengok dia nak jaga apa. Sebab tu kita ni tak betul. Sebahagian orang ambil gad. Pengawal tu kita tengok dia apa letih lah. Macam mana dia nak jaga bangunan. Kerana tak patut bagi dia. Bagilah jawatan lain kat dia. Kita tengok pakcik ni kesian. Betul banyak kes orang main angkat, ikat pengawal kena ikat. Kan? Jadi nak jadi pengawal kena kuat lah, dia kena sihat lah. Dia pun batuk tak mau. Tak boleh. Ada ke soalan? Ni baru Khalid. Ya. Ada soalan. Yang pertama, ayat yang ke-98 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut di dalam syaitan, kerana semua syaitan itu dengan musuh serang menghadap bagi kamu. Soalannya, tadi mungkin durian. Kamu yang ketika durian ni kata makanan orang baik lah. Ada yang kata baik. Jadi tak ada ustaz. Durian yang jatuh di dalam air ataupun jangan orang baik. Yang kedua adalah malam ni ada orang jamu kita makan raya ni. Siapa yang komplain dia tak ada makan. Ayat 261 Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan janganlah diri kamu dari huru-hara dan jangan. Salam terjemahan tu. Cuba baca terjemahan dia. Dan janganlah diri kamu dari huru-hara dan jangan, yang padanya kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian akan disempurnakan bahasan setiap seorang menurut apa yang tadi berkatnya, dan mereka tidak kurangkan balas sedikit pun. Soalan Ustaz, adakah ayat ini ayat akhir turun ataupun ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam al-Madinah? Yang mana yang benar, yang ayat akhir turun? Semuanya. Yang pertama pasal apa tadi? Durian. Kulu min tayyibati, kulu ma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Perkataan kulu fil ardi halalan tayyiban, makanlah apa yang di bumi daripada halal dan baik. Ramai perkataan halal diketahui. Perkataan tayyib maksud benda tu baik. Ada benda halal tapi dia tak baik sangat untuk kesihatan kita. Ataupun gula halal tapi kadang-kadang tak baik untuk kita. Ada banyak benda yang halal tak semesti baik. Ada benda yang halal dan kualitinya baik.
Allah Subhanahu wa taala kata halal dan baik. Sebagian ulama tafsir kata maknanya macam sama. Yang halal itu baik, tapi yang baik belum tentunya semuanya kita rasa baik, tapi belum tentu yang kita rasa baik itu halal. Tapi yang halal itu baik. Sekarang ni ada orang buat tentang halal thayyibah, halal dan baik. Bukan saja dia tu halal, tapi kualitinya pun bagus. Ada makanan kita makan biasa je, tapi ada kita makan makanan tu berzat, berkhasiat. Mungkin itu dianggap juga halal thayyibah. Dan thayyibah pun tak sama di antara yang satu benda, satu thayyibah dengan thayyibah yang lain. Durian halal thayyibah ke tak? Kita tak ada hadis Nabi makan durian. Macam mana tak ada hadis Nabi pergi demonstrasi lah. Hadis yang ada ialah hadis tentang, iaitu tentang saum, tentang bawang putih. Sahabat dia mari, dia makan bau. Nabi tegur. Nabi kata, man akala min hadhihi syajaratil khabithah fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan daripada pokok yang khabith, khabith ni yang keji ni, keji ni, maka jangan dia hampiri masjid kami. Seorang sahabat mengadu kepada Nabi, Nabi bagi kelonggaran dan dia tak sihat, dia demam. Bila dia ambil bawang tu, dia sapu dada, Nabi bagi kelonggaran. Tapi Nabi tak bagi orang yang makan main masjid. Kerana Nabi kata, kerana Nabi kata, kerana malaikat tata'azza bima tata'azza bihi bani Adam. Kerana malaikat itu rasa sakit ataupun rasa terganggu dengan apa yang terganggunya anak Adam. Dia main bawang putih, dia belah, orang sebelah kata Allah. Maka Nabi kata kalau makan, Nabi tak kata bawang putih tak baik untuk kesihatan. Garlic itu baik. Tapi oleh kerana makan tu boleh menyebabkan bau yang mengganggu jamaah, Nabi tak bagi orang yang makan tu main. Bukan kerana tak ada fadilat jamaah, tapi tak mau ganggu orang. Ketahuilah zaman berkembang, orang boleh makan garlic ni tak bau. Tak timbul lah. Kerana dia dalam kaedah illah. Illah dia punca larangan tu ialah kerana bau. Kalau bau tu dapat dihilangkan, tak ada masalah. Mungkin bawang putih yang jeruk tu, kan, makan tak bau. Contoh pergi ke China, hebat lah. Bawang putih dia macam-macam, makan tak bau. Jadi kalau itu hilang tak apa. Kalau tak hilang, tak boleh mari masjid. Antara bawang putih dengan durian teruk. Antara bawang putih dengan petai teruk. Maka masalah illah, punca larangan yang ada pada bawang putih itu ada pada durian. Bila dia ada pada durian, larangannya sama ataupun lebih kuatnya bau tersebut. Macam minum arak haram tu kan kerana anggur yang diperam, tapi kerana mabuk. Tapi kalau kurma yang kita kata ni ajwah ke, kurma Nabi pun kalau orang peram, orang arak kena kita kan, kurma Nabi, kita membeli berapa? 70 rial. Arab ni cakap 70 rial. Ya, pasal kurma Nabi harga dia 35 ya. Kan? Jadi kita membeli, buat balik, kalau kita rendam minum mabuk. Dia kata mabuk pun tak apa, ni kurma Nabi tak boleh. Mabuk dia jadi arak. Bukanlah kata kurma Nabi arak tu tak kena. Kurma Nabi dah makan, tu kurma arak tu lah. Yang kita dah terkena arak tu lah. Ajwah tu adalah kelebihan dia. Tapi apabila ada masalah yang sama, hatta kalau air rambutan kita rendam, apabila ada illah yang sama, ada punca yang sama, hukum yang sama. Durian punca yang sama, bau yang mengganggu jemaah. Siapa makan durian yang pergi masjid? Kalau dia pergi masjid, dia langgar arahan Nabi. Kalau dia belah orang bau kacau, dia berdosa. Habis itu nanya orang saya, sebab tu makan lepas Isya. Sebab tu kita makan lepas Isya. Tapi kalau siapa rasa dia nak tidur dengan bini dia malam ni, bini dia tak tahan durian, dia jangan makan, dia balik tidur.
Lawak itu tak apalah, dia kira orang beli jangan ada. Tapi yang pentingnya bau bukan saja makan rian, pergi solat jamaah, ke mana saja yang mana boleh menyebabkan ada orang berhimpun dan kita makan bau, kita tak dibenarkan pergi kerana melanggar arahan Nabi, kerana ganggu orang muslimin. Ayat yang terakhir turun, ramai memanglah ada orang sebut ayat apa, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini kami telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Tetapi ayat ini selepas dia turun 80 hari lagi umur Nabi SAW, lebih 80 hari. Nabi SAW masih hidup, dan ada lagi ayat lain yang turun tentang riba dan seumpamanya. Dan kemudian sebenarnya riwayat-riwayat yang ada menyebut ayat yang terakhir adalah ayat yang dibaca tadi lah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan hendaklah kamu takut pada hari yang mana kamu dikembalikan kepada Allah. Jadi ayat ini ialah ayat yang terakhir dari riwayat yang sahih yang turun. Ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum ialah ayat yang terakhir mungkin dalam konteks hukum. Tapi dalam konteks ayat yang benar-benar terakhir ialah ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ada ini. Salam ya. Salam. Dalam Al-Quran disebutkan apalah yang terbaru, apalah yang terbaru. Maknanya Allah Ta'ala meminta manusia untuk menghadapi ayat-ayatnya. So, apalah dia bukan konsep terbaru sendiri, dan apakah yang raya untuk terbaru dalam Al-Quran? Baik, salam. Ya. Dan ada satu hadis riwayat Muslim tentang manusia dia. Saya sebelum dia buat penjelasan yang panjang berkenaan dengan hadis jariah ni. Ada bahagian yang kata hadis ni sebenarnya dah macam bertolak sama dia yang janji. Dan ada satu hadis yang kata sebenarnya bukan pertanyaan Nabi berjaya, bukan ayat Allah, tapi pertanyaannya adalah memiliki dari Allah kalimah Allah. Jadi tak pandangan doktor. Okey. Yang pertama perkataan tadabbur. Tadabbur maksud satu orang dabbar, yakni dia renung, dia teliti, maka itu dinamakan dengan tadabbur. Siapa yang berhak mentadabbur Al-Quran? Orang yang mampu. Quran ta'afala yatadabbaruna Al-Quran. Tidakkah mereka itu tadabbur Al-Quran, merenung makna Al-Quran, mengambil periktibaran, memahaminya. Kadang-kadang Allah cakap dalam konteks mereka yang petikai Al-Quran. Tidak kamu kata tengok konteks Al-Quran. Nak tadabbur Al-Quran, semua orang yang faham maksud Al-Quran, dia boleh tadabbur Al-Quran. Orang kata tak boleh, nak kena boleh nahu Arab lah apa semua. Saya katakan tak. Tadabbur Al-Quran berdasarkan kepada kemampuan dengan kadar masing-masing. Ada orang dia faham bahasa Arab selapih, dia boleh faham. Dia juga dapat memahami maksud Allah. Selagi apa yang dia faham tu tak salah, maka tadabburnya betul. Takkan qul huwallahu ahad nak dipaham lain daripada qul huwallahu ahad. Ada orang lebih lagi, dia boleh tadabbur dari segi makna keindahan bahasa, dirima dia, bagaimana dendangan bahasa itu. Dia panggil, mungkin orang tak sembahyang, tak suka, tapi musiqiyatul Quran, seakan-akan macam rima ataupun dendangan musik Quran, bukan dia musik macam mana kita faham. Indah aturan ayat dan bahasa dan huruf-huruf yang dipilih. Sebagian orang mungkin dia saintis, ya, macam Gary Miller. Dia tadabbur Quran, tadabbur secara umum. Apa dia kata? Dia kata manusia ni kalau dia nak tulis satu buku dia tentang yang dia sendiri buat, dia tentu akan mencatatkan peristiwa-peristiwa penting mengenai diri dia. Umpamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, peristiwa yang menyayat hati Nabi, kematian isterinya Khadijah, kematian Abu Talib, banyak orang buat kat dia macam-macam. Tetapi kita dapati dalam Quran
Semua peristiwa-peristiwa itu tak ada. Kalau satu orang penulis sastra ke apa, bila dia tulis apa, unsur diri dia akan masuk. Tapi Quran tak ada. Tak ada Nabi cerita isteri ku mati bila perasaan. Nabi tak cerita. Semua tentang konsep ketuhanan yang seakan-akan terpisah. Kalau kita baca Quran tanpa tahu tentang sejarah sirah Nabi mendetail pun, baca faham makna-maknanya dan faham juga sebab nuzulnya sedikit sebanyak, maka kita akan dapat menghayati Quran. Tak ada unsur peribadi masuk dalam kitab. Pada perjuangan 23 tahun yang penuh perit, banyak cerita Nabi lain, nama Nabi lain, nama Nabi Isa lebih banyak daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nabi Musa jauh lebih banyak nama dia. Itu Nabi Bani Israel. Yahudi angkat Musa. Nabi Isa diangkat oleh orang Kristian. Nama mereka jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang tu tak faham Quran Arab pun, dia baca terjemahan dia dapat tadabbur dengan kadar dia. Tapi yang terbaik bila manusia belajar Quran, detail Quran, maka tentulah tadabburnya lebih mendalam. Kadang-kadang orang kata, oh, hampa tak ada faham Quran, hampa bukan ustaz. Allah, kesian. Boleh, insyaAllah. Dengan rahmat Tuhan. Dengan syarat manusia nak cari kebenaran, jangan nak cari kebenaran. Tadi tentang hadis jariah, Aina Allah, kan? Hadis Urbad bin Sariyah, Aina Allah, Allah di mana? Allah di sama, Allah di langit. Hadis ni setiap kumpulan ada mazhab-mazhab mereka. Setiap mazhab cuba tafsirkan menurut kehendaknya. Kumpulan Asy'ariyah nak pertahankan Asy'ariyah dia tu, dia akan tafsir hadis itu. Yang Salafiyah nak mempertahankan Salafiyah dia tu, dia akan tafsirkan hadis itu secara yang dia faham. Penafsiran hadis maknanya dia kena bebas daripada mazhab. Hadis ni ada orang kata syaz kerana bercanggah. Saya nampak tak ada bercanggah apa pun. Ya jariyah aina Allah, Allah fi sama. Wahai jariyah, di mana Allah, Allah di sana. Tak ada apa. Langit itu satu perkataan yang begitu umum. Ada orang kata Allah di mana-mana. Saya asal susah juga Allah di mana-mana. Takkan Allah pokok kita, Allah dalam jawab mana-mana. Quran kata Ar-Rahman ala arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman yang istiwa di arsy. Istiwa di arsy. Macam mana? Dia Maha mengetahui. Dia kata Allah bis-sama. Bukan bertentangan pun. Ada orang kata nak masuk Islam mesti la ilaha illallah. Bukan hadis itu. Dia rentetan daripada memang masuk Islam la ilaha illallah. Hadis itu dibaca secara gabungan. Dibaca secara gabungan. Aina Allah, Allah bis-sama. Mungkin rawi meriwayatkannya kadang-kadang ada ikhtisar dalam riwayat. Ada singkat dalam riwayat. Orang kata Allah bis-sama, ditunjuk Allah. Allah bisa tak ada. Kita apabila berdoa ya Allah, kita angkat. Tak payah diajak pun ya Allah. Tak ada orang tinggi-tinggi ya Allah duduk tinggi. Tak ada. Fitrah manusia ya Allah. Dia angkat ke langit. Siapa apabila dia berdoa dia kata ya Rabb, dia tak pikat batu ya Rabb. Tak. Allah fitrahkan jiwa manusia Ar-Rahman. Sabbih isma rabbikal a'la. Tuhanmu yang maha. Tak payah ajak orang-orang. Bila dia nak doa, dia tak pergi duduk cari kat lubang tanah. Ya Allah, dia tak ada. Ya Allah. Fitrah. Dan jariah kata fitrah. Allah bersama. Waktu orang nak tafsir sama tafsir lah. Ikut mazhab kembang. Kita sangat luas masalah. Sangat luas masalah.
Langit tu apa? Langit. Sama. Benda yang tinggi. Dunia ni. Kalau kita duduk bayang dunia ni, dunia kami, lepas tu kita duduk kami, kita bayangkan Allah Ta'ala macam kita, susah. Allah tak sama macam kita. Sampai hari ini orang tak tahu penghujung langit sampai mana. Atas pada langit apa? Orang tak tahu. Cuma kita percaya adanya Arash Ar-Rahman. Dan malaikat yang menanggung Arash Tuhan Ar-Rahman. Quran ni beritahu. Kok ada orang kata tak ada boleh pergi. Yang ni semua kita tak nak tengok. Kita bergantung kepada Nas. Kita bergantung kepada Nas. Ada di sana? Satu dia Nas. Okey, Assalamualaikum. Okey, soalan saya ni berkenaan dengan Iblis. Okey, baru ni saya ada satu point ni lah. Saya rasa orang ni dia nak jual dia punya DVD kita ni Muhab. Dia panggil dia Muhab. Dan dia pun dia bagi statement, dia katakan ilmu tu boleh bunuh syaitan lah, bunuh jin lah, bunuh iblis. Dan dia juga kata yang pada pendapat dia dekat iblis ramai. Ada banyak, itu banyak. Tapi iblis boleh bunuh. Jadi dia kata keturunan iblis ni, apa yang dia kata, keturunan iblis adalah iblis. Dia macam keturunan dia pun orang panggil iblis juga lah. Okey, alhamdulillah baru ni saya baca juga dari Quran Al-Quran tadi. Ayat Al-Quran tersebut yang apa yang saya faham, dia mengatakan yang iblis diberi tanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke hari ke satu hari yang ditetapkan berdasarkan dulu ulama tafsir kata saya sampai ke hari kiamat. Okey, dan satu lagi ayat Al-Quran mengatakan yang iblis ni adalah dari dunia ini. Okey, berdasarkan ayat tersebut, saya berpendapat dan saya yakin bahawa iblis yang satu saja dan iblis pun tak boleh bunuh. Allah dah beri tangguh kepada nyawa sampai satu masa. Dan keturunan iblis adalah dipanggil oleh jin, bukan iblis. Dan satu lagi iblis adalah nama sesuatu ini ialah seorang jin. Sejin. Seorang jin, jadi campur orang jin. Untuk kerjasama penciptaan dia. Okey, soalan saya, adakah apa yang saya adakah apa yang saya yakini betul atau salah? Lepas tu, sekiranya salah, adakah saya punya keyakinan ini dapat merosakkan iman saya? Sebenarnya dapat merosakkan iman saya terhadap kitab Allah dan saudara-saudara lain. Dan satu lagi, apa komentar dalam statement orang boleh mengatakan dia boleh dibunuh lah, dia ramai lah. Pertamanya, seperti mana dia, kita dan semua, kita ni tak pernah berjumpa lagi lah iblis. Jadi kita tak tahu benda-benda yang lain, kan? Sampai dia boleh bunuh iblis, saya pun tak boleh bunuh setan. Saya ada baca satu cerita, tapi tak betul lah cerita. Satu orang pergi kuliah, ustaz dia abang dia, orang perempuan. Dia kata kalau kita lakukan hubungan suami isteri, kita bunuh seekor setan. Jadi isteri dia petang, pagi, tengah hari asyik tu ajak bunuh setan. Dia kata abang tu kita bunuh setan, abang tu kita setan. Orang lelaki dia kata sayang ni nak bunuh setan, dia nak bunuh abang. Itu cerita tak tu ya, tak apa saya tapi nak tanya dia. Iblis, walaupun arah ada jamak plural bagi iblis disebut abalis, tapi Quran sebut iblis. Kepala dia ada kes hak mula Allah Taala tu iblis tu satu lah. Ada orang kata nama dia Azazil, tapi Quran tak pernah kata. Hadis sahih tak pernah kata. Riwayat Israiliyat kata nama dia Azazil. Macamlah malaikat yang tarik nyawa. Kita panggil apa? Israel.
Quran tak pernah bagi tahu, Sunnah tak pernah bagi tahu. Riwayat orang Yahudi kata nama dia Israel. Quran kata malakul mautil ladzi ukila bikum. Quran kata malakul maut. Walaupun ada di kalangan tabi'in yang sebut juga perkataan Israel, tetapi sebenarnya tak ada riwayat daripada Quran dan daripada Sunnah yang menggunakan perkataan Israel. Bila Israel datang memanggil tu, Quran kata malakul mautil ladzi ukila. Malakul maut, malakul maut. Azazil juga tak ada. Quran kata iblis, fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia seorang, dia singular. Dia mufrad, aba wastakbar. Dia aba, dia enggan dan dia takabur. Illa iblis wa kana minal jin. Kecuali iblis kana minal jin, dia itu di kalangan jin. Fa fasaqa an amri rabbi, dia itu mendurhakai Tuhan. Iblis di kalangan jin. Iblis yang kepala itu satu. Dalam hadis Nabi kata arshuhu 'alal ma. Aras iblis itu ataupun singgasana iblis itu atas air, dan dia yang menghantar tentera-tentera yang di kalangan syaitan. Yang tu yang kita tahu, yang ada dalam nas. Kok ada iblis lain, iblis kedua, kita tak tahu. Setakat ni tak ada MOU bagi kita pergi jumpa dia buat tanda tangan, tak ada. Ayat tu benda baik. Ada orang kata, oh saya pernah jumpa. Memang iblis tu saya jumpa. Syaitan bohong manusia. Kita tak tahu bila dia jumpa macam mana boleh kenal dia. Kok dia mai duk sembang minum kopi kenal dia tidak tahu. Dia rasuk orang, dia mengaku kata dia syaitan dan iblis, orang percaya. Orang percaya. Kita percaya kepada perkara-perkara yang kita tak nampak ni dengan kadar yang Allah Ta'ala minta. Kemudian syaitan banyak. Macam-macam syaitan. Jin banyak. Macam-macam kerana. Hak tu kita boleh buat kajian dengan kadar-kadar nas, berdasarkan pengalaman manusia dengan jin. Kadang-kadang umpamanya para fuqaha juga ambil, tapi tak boleh sanggah dengan nas. Umpamanya hukum berkahwin dengan jin. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah bahawasanya walaupun tak ada nas, tetapi telah banyak sangat khabar tentang perkahwinan manusia dan jin, sehingga khabar itu jadi mutawatir di kalangan manusia. Sebab itu maka ada pandangan Imam Malik, ada pandangan Imam Ahmad, ada pandangan Imam Syafi'i tentang masalah hukum berkahwin dengan jin. Karena bukan ada anak, tapi oleh kerana berita itu terlalu banyak. Berita terlalu banyak. Kemudian kita tak nampak, kita sekadar itulah. Jin dia boleh bohong. Cuma orang klasifikasikan jin. Orang Melayu mai dia panggil hantu raya. Ada ni dia panggil plesit. Ada ni dia panggil hantu ayah. Dia panggil, kita tak tahu. Mungkin dia panggil hantu ayah tu kerana dia tengok besar lah apa. Hantu ayah mungkin dia tengok duduk ayah. Cuma kita percaya mereka ini kabilah-kabilah yang duduk macam kita, kabilah-kabilah dan banyak bangsa, dan duduk di tempat yang masing-masing. Adakah hukum orang percaya benda ni? Kalau dia percaya benda tak ada asal, tak karut, khurafat. Tapi kalau betul nas jelas, dia kata walaupun nas ada macam tu, tapi kajian ada macam lain, hatu dikufur. Hatu dikufur. Tapi kalau tak percaya dengan nas, benda yang tak jelas pada nas, dia andaikan sendiri, mungkin betul, mungkin salah, mungkin khurafat, andaian dia semata-mata. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.